Assalamualaikum, nama saya Siti Nurbayati binti Indonesia. Matrik 04 DEP 20F 2001 daripada kelas DEP 5A. Fizul? Saya pula Muhammad Hafizul bin Makrudin, nombor kad matrik 04 DEP 20F 2004. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai projek kami IoT pengunci pintar. Pada zaman kemodenan ini terdapat pelbagai peralatan canggih dicipta dan mempunyai pelbagai fungsi yang dapat memberi manfaat kepada pengguna. Contohnya IoT download system, IoT pengunci pintar. Dengan menggunakan jenis kunci rumah seperti ini, pengguna akan lebih selamat dan dapat mengenal pasti kehadiran orang yang tidak dikenal pasti melalui aplikasi, dan pengguna dapat memasuki rumah dengan hanya menganalisa wajah pada kamera ESP 32. Dengan itu, keselamatan pengguna akan lebih terjamin dan ciri keselamatan lebih ketat, seterusnya dapat mengelak daripada terjadinya kes pecah rumah. Kita pergi ke simulation project. Untuk fungsi projek kami yang sebenarnya, apabila seseorang itu ingin memasuki sebuah rumah, ia perlu mengesan wajah pada kamera di sini untuk mengunlock ataupun membuka pengunci itu hanya dengan menggunakan wajah muka kita. Untuk simulation dia macam ni. Ini adalah display, di mana display kamera ni. Okey. Untuk unlock dia, ni sebagai contoh wajah kita. Kita letakkan wajah kita di sini. Unlock pula. Pengunci pintu akan membuka selama 5 saat. Apabila selepas 5 saat dia akan tertutup semula. Selain itu, kami juga ada fungsi-fungsi yang lain seperti sebagai contoh switch button. Yang ni sebagai loceng rumah. Jika tetamu ataupun sesiapa yang datang rumah, alat ini memudahkan lagi tetamu yang datang ke rumah kita. Selain itu, kami juga ada ESP32. Yang ni fungsi dia kami membuat untuk apabila kita masuk ke rumah itu, kita mesti rumah tu dalam keadaan yang gelap. Mungkin keadaan yang kita masuk tu dalam keadaan malam, kita tak nampak di mana switch untuk membuka lampu. So, bagi memudahkan keadaan itu, saya membuat sistem untuk membuka lampu. Sebagai contoh, dengan hanya menggunakan apps, kita membuka lampu. Besar ke kecil? Besar. Okey, ini sebagai contoh lampu. Okey, bila kita memasuki rumah, saya tutup balik. Okey, bila kita masuk ke rumah, kita hanya membuka kita punya device. Kemudian kita arahkan device ini untuk membuka lampu. Dan lampu tertutup, bila kita tekan, lampu akan terbuka. Okey, itu sahaja daripada projek kami. Okey, pergi ke isi. Okey, untuk isi yang pertama, bagi prinsip syariah, yang pertama adalah Rabbaniyah, iaitu ketuhanan. Untuk mengaitkan dengan projek kami ni, IoT pengunci pintar, dengan projek ini kami membuat dapat mengurangkan kejadian pecah rumah atau kecurian.
kerana sifat ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu ia dapat mengaitkan dengan sifat Rabbaniyah ini. Jika sistem ini dipasarkan di luar, kemungkinan pencuri ataupun penjahat yang ingin memasuki rumah kita makin berkurangan. Dengan itu kurangnya berlaku kecurian dan juga sifat-sifat ingin memasuki rumah, iman seseorang itu akan makin tinggi. Dengan itu, benda ini juga, sistem ini juga dapat meningkatkan iman dalam jangka masa yang panjang lah. Seterusnya, selain itu, dapat projek ini dapat mengurangkan niat yang tidak baik dan juga sifat yang kurang baik terhadap sesebuah rumah itu. Okey, untuk isi seterusnya, Wasafiyah. Bagi projek Wasafiyah adalah kesederhanaan. Bagi projek kami ini, iaitu IoT pengunci pintar, projek kami ni adalah sangat simple berbanding lok pintu yang lain. Lok pintu yang lain tu ada yang menggunakan aluminium, dia agak mahal. Lepas tu ada juga yang menggunakan fingerprint. Kos menggunakan fingerprint tu agak mahal di pasaran. Jadi kami menggunakan sistem Face ID lebih murah dengan menggunakan ESP 32 kamera yang dalam sekitar RM20. Kami juga menggunakan barangan terpakai seperti SP32 ni sebab daripada projek selepas. Projek ini kerana kami ingin mengekalkan prinsip wasaniyah pada projek kami, bersesuaianlah dengan maksud wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam syariat, memberi makna segala hukum hakam adalah bersifat sederhana, tidak ekstrim kepada yang berlebihan atau berkurangan. Jadi orang ramai ni boleh miliki sistem IoT pengunci pintar ni dengan kos yang sederhana lah berbanding dengan pengunci pintar yang lain. Seterusnya adalah peranan syariah. Untuk isi yang pertama, bagi prinsip syariah dari segi agama, dengan IoT pengunci pintar ini, kami dapat mempelihara agama kami dengan cara dapat membesarkan nama agama Islam dengan kes kecurian. Sebagai contoh, sistem ini dapat mengurangkan kes-kes kecurian yang banyak pada masa sekarang yang telah berleluasa. Dengan sistem ini, jika dipasarkan di luar dengan harga kos yang agak rendah, sekitar 100 lebih, dengan itu kemungkinan orang-orang Islam tidak ada niat untuk memasuki sebuah rumah yang ada sistem ini, kerana mereka tahu dengan sistem ini mereka tidak ada jalan pun untuk memasuki rumah tersebut. So dengan adanya sistem ini, tidak ada lagi niat untuk memasuki sebuah rumah itu. So seterusnya, bagi mengaitkan dengan peranan dari segi harta, dengan projek ini kami akan menjual dengan ajaran Nabi bagi mendapatkan sumber kewangan yang halal. Dengan projek ini kami juga dapat menambah kewangan kami dengan penjualan yang jujur, dengan harga-harga yang murah, dengan satu niat untuk membantu juga orang itu. Dengan itu dapat mengekalkan sifat-sifat Nabi ketika ia menjual sesuatu barang kepada seseorang. Dengan itu kami dapat mengaitkan ini dengan peranan syariah dari segi harta. Seterusnya, berarti
Seterusnya peranan dari segi maruah. Maruah seseorang perlulah dijaga. Dengan menggunakan IoT pengunci pintar kami ni, kita dapat mengelakkanlah daripada orang mengintai kita daripada luar. Sebab kita boleh tengok daripada ESP32 ni suka ESP32 ni kita boleh tengok melalui sini lah orang kat luar tu. Jadi kita boleh tahu orang kat luar tu orang jahat ke, JK ke mari melawat. Lepas tu dia dapat sekaligus dia dapatlah jaga maruah kita daripada orang ada berniat jahat. Mengelakkan daripada kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku lah. Seterusnya adalah peranan dari segi nyawa. Dengan menggunakan sistem kami ni, banyak nyawa manusia akan selamat kerana banyak nyawa yang akan terselamat lah kalau berlaku kes kecurian berdasarkan orang yang main nak bunuh ke, orang ada nak buat jahat lah ke kita. Jadi kita boleh tahu dulu berdasarkan kita tengok kat luar kamera ni. Lepas tu kita lepas kita tahu kita boleh ke. Jadi kita selamatlah menyelamatkan nyawa kita. Sebab kita punya sistem ni mempunyai privasi dan ketahanan yang tinggi bagi mengelakkan penjahat memasuki rumah. Seterusnya adalah pelaksanaan prinsip syariah Islam. Bagi pelaksanaan prinsip syariah Islam, IoT pengunci pintar bertujuan untuk memberi kemudahan kepada orang ramai untuk keselamatan diri, masa daripada kecurian dan rompakan dan sebagainya. Bagi pelaksanaan prinsip bagi projek kami ni, ia satu-satunya tujuan yang kami buat adalah untuk tidak memberi orang luar senang-senang untuk memasuki rumah ataupun memudahkan mereka untuk memasuki rumah kita dengan mudah. Kerana disebabkan itu kami membuat satu delay selama 5 saat. Kerana apabila pintu itu terbuka, kemungkinan tuan rumah tidak tuan rumah lupa untuk kunci pintu semula. So sistem ini terdapat 5 saat delay. Apabila pintu tu tertutup semula, dia automatik lock balik pintu tu. Dengan ini kami dapat menjayakan prinsip kami dengan berjaya. Selain itu, ia dapat menghindari daripada kecurian, rompakan. Kemungkinan ada juga niat-niat yang tidak baik seperti ingin membunuh. Itu juga kami dapat menghindarinya. Bukan semata-mata untuk mengunci pintu sahaja. Okey, seterusnya okey dulu. Kena kira. Jangan 2 seorang. Kena saya. Ni. Okey. Seterusnya, matlamat tidak menghalalkan cara. Okey, pelaksanaan prinsip juga kami mengutamakan prinsip iaitu matlamat tidak menghalalkan cara, seperti niat-niat mereka lah yang ingin merompak dan sebagainya. Selain itu, mencegah lebih baik dari mengubati. Itu juga adalah salah satu moto daripada sistem yang kami telah ciptakan. Kerana matlamat
kerana mencegah lebih baik dari mengubati. Oh, tu. Oh, dekat. Seterusnya adalah mencegah lebih baik daripada mengubati. Dengan projek ini, kami dapat mencegah dengan kami dapat mencegah daripada berlakunya benda-benda tidak diingini seperti rompakan, pembunuhan, rompakan, pembunuhan, penculikan dan sebagainya. Kerana dengan membuat sistem yang lebih ketat. Mula Ustazah. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Dengan projek ini kami mencegah dengan membuat sistem yang lebih ketat. Ini kerana kami tidak ingin terjadi apa-apa kepada pengguna. Pencegahan ini dapat membuat pengguna berasa lebih selamat, selesa dan tidak takutlah berada berseorangan di rumah, dan dapat mengelakkan pengguna daripada menanggung kerugian akibat daripada kecurian dan sebagainya. Seterusnya adalah projek yang kami cerita ini dapat melindungi pengguna daripada bahaya seperti rompakan pecah rumah, penculikan dan pembunuhan. Dengan itu pengguna lebih selamat dan selesa tinggal di rumah dan tidak takut akan bahaya yang mendatang, dan itu tiada istilah matlamat tidak menghalalkan cara kerana projek ini digunakan untuk keselamatan pengguna. Seterusnya. Okey, sebagai kesimpulan, projek kami ini menggunakan Face ID adalah cara efektif dan canggih untuk memastikan hanya orang yang kenal sahaja dapat membuka pintu. Projek ini mendatangkan banyak manfaat kepada pengguna kerana ia berfungsi untuk menjaga keselamatan dan keamanan yang tinggi. Kerana orang yang berdaftar sahaja dapat membuka pintu. Namun begitu, terdapat risiko yang dihadapi kerana teknologi Face ID ini memiliki kesulitan dalam mengenali wajah seseorang. Hal ini kerana keadaan sekeliling ataupun disebabkan oleh perubahan pada wajah pengguna. Oleh itu, pada masa akan datang kami akan menambah baik projek ini dengan ciri-ciri keselamatan yang lebih ketat dan canggih. Sekian, terima kasih.